ngebomin Boban. Wah. On.
Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, seinfinity kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini di dalam satu program forum santai secara alamiah secara online ni. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, saya ingin menjemput saudara Muhammad Alif Haikal untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan saudara Alif Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Ya, saudara Adi, boleh teruskan. Boleh. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafarul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu, Ya Allah, dari segala perkara yang boleh mencacat celakakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muhammad Alif Haikal yang merupakan mahasiswa Universiti UiTM dan mengambil ijazah sarjana muda muamalat di UiTM. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Alif Haikal. Baiklah, sebelum kita meneruskan forum pada malam ini, izinkan saya untuk menjemput Encik Abdullah bin Ramli selaku pengarah program pada malam ini untuk memberikan sedikit ucapan. Dipersilakan Encik Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Saudara Adam Murad. Um, Pertamanya, cikgu nak ambil kesempatan ni ucap terima kasih kepada Adam dan juga kawan-kawan yang sudi yang sudi mengatur program ni lah. Program ni cikgu minta Adam bantu Adam dan dia kata dia boleh set up satu program yang insya-Allah cikgu harap memberi manfaat lah kepada anak-anak pelajar SMK Al-Masyhur Laki, terutamanya mereka yang bakal dan ingin melangkah masuk ke universiti. Semoga perkongsian daripada senior-senior kita yang ada pada hari ini, moderator dan juga ahli panel akan memberi manfaat kepada adik-adik lah dan kepada kawan-kawan. Yang mana kita kena lihat co-curriculum ni sebagai salah satu cabang dalam nak membentuk kepribadian dan kejayaan seseorang. Okey, co-curriculum ni saya lagi dia pakai ulas lah. Wajar atau tidak tu dia pakai ulas. Cuma apa yang cikgu kata, cikgu berdiri sehingga ke hari ini dan sentiasa cikgu bagi kepada kamu di dalam pelajar-pelajar tingkatan 6 lah, terutamanya di dalam kelas dan mana-mana camp yang cikgu anjurkan, betapa kita perlu ada soft skill di luar sana selain daripada ilmu yang kita dapat untuk dalam bidang pengkhususan pengajian kita yang khusus atas kertas, soft skill yang perlu kita garap, yang perlu kita bina untuk kita keluar dan bersaing. Kerana kat luar sana mungkin orang lain semua menggenggam segulung ijazah yang sama, tetapi yang nak membezakan kita nanti sejauh mana kita boleh bawa diri kita duduk dalam masyarakat, itu semua bukan dia boleh dapat dalam kelas, dalam kuliah. Itu semua atas ni. Dah macam ahli panel pula. Jadi terima kasih cikgu ambil peluang ni. Terima kasih kepada ahli panel yang sudilah turut serta dalam program pada hari ini, dan kepada yang nak dengar, yang ikut serta, mudah-mudahan mendapat manfaat daripada apa yang panelis kita yang hebat-hebat ni perkatakan. InsyaAllah itu saja ucapan. Terima kasih bagi pihak sekolah. Terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi terima untuk bersama-sama dalam forum ni. Okey. Sekian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Abdullah di atas ucapan beliau selaku pengarah program pada malam ini. Beberapa poin penting lah yang dapat kita ambil daripada poin-poin cikgu dah cakap tadi, dan perkara itu juga akan dikupas oleh panel kita pada malam ini. Berkenaan dengan apa yang cikgu terapkan, pihak sekolah terapkan kepada kami berkenaan kepentingan co-curriculum, terutamanya kalau kita join program contohnya camp kepimpinan pelajar tu, bagaimana dekat situlah kita dapat pelajari soft skill. Keberanian kami untuk berada di hadapan kamera ni lah, kalau di alam maya ni, untuk memberi pandangan, memberi pendapat. Memang orang kata kesan daripada program-program yang telah diaturkan oleh pihak sekolah. Okey. Tak apa, yang kita akan kupaskan lepas ni dengan ahli-ahli panel kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Abdullah, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana membenarkan kami, menerima kami untuk melakukan program ini, sebab program ini adalah kerjasama dengan unit co-curriculum tingkatan 6 SMK Al-Masyhur Laki. Baiklah hadirin sekalian, pada hari ini saya ni ditemanilah oleh 3 orang ahli panel dan seorang tetamu jemputan. Tetamu jemputan atau siapa, kita tunggu selesai 2 pusingan kita dengan ahli panel, kita akan teruskan dengan tetamu jemputan kita. Baiklah, saya ingin perkenalkan dulu ahli panel kita yang pertama. Ahli panel kita yang pertama iaitu Saudara Muaz bin Abul Qasim. Saudara Muaz bin Abul Qasim ni merupakan mahasiswa Universiti Islam Sultan Zainal Abidin. Beliau merupakan mahasiswa tahun ketiga ijazah sarjana muda Usuluddin. Beliau kini memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Palapis Udara Indonesia. Kalau kita tengok daripada sudut gambaran Saudara Muaz ni pun kita dah tahu
macam orang kata pilot kapal terbang lah tu, macam nak bawa kapal terbang lah tu Saudara Muaz. Saudara Muaz, apa khabar Saudara Muaz? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Muaz. Pilot. Seterusnya kita gerak pula kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudara Ahmad Khairul Amir. Saudara Ahmad Khairul Amir ni merupakan seorang mahasiswa di Universiti Putra Malaysia, selaku kata dalam bidang Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Dia bukan orang biasa-biasa. Sebab apa? Sebab dia merupakan duta kepada Maybank 2021. Beliau juga memegang jawatan sebagai Bendahari Kehormat Majlis Perwakilan Kolej Tun Dr. Ismail. Apa khabar saudara di universiti? Alhamdulillah sihat. Masih di universiti. Masih di universiti ya. Betul. Baik. Terima kasih Saudara Khairul. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga. Yang ni antara yang terhebat lah dalam batch kami. Sebab apa? Sebab sekejap lagi saya akan beritahu tentang jawatan beliau lah. Nama beliau ialah Amir Izzuddin bin Azhar, pelajar tahun ketiga Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan dan Kejurulatihan. Beliau adalah seorang mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, dia jawatan beliau adalah antara orang penting dalam Majlis Perwakilan Pelajar NYDP ketiga, Majlis Perwakilan Pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau juga merupakan seorang atlet silat di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kalau siapa nak tahu lah, Amir ni merupakan pemegang pingat emas di dalam universiti di Malaysia ni lah, ke dalam Kejohanan Sukan Universiti. Beliau memegang pingat emas dan jadi satu kebanggaan lah dalam batch kami dan juga membawa nama masyhur ke peringkat yang lebih tinggi. Baiklah Saudara Amir, apa khabar? Ada dekat mana tu? Penang ke dekat UC tu? Khabar baik, masih di PSI yang tercinta. Masih di PSI tercinta, mantap di situ. Okey, baiklah, Masyhur selamanya. Akan masa lagi, kita akan terus ke forum kita pada malam ini dalam pusingan yang pertama. Okey, baik, sebelum tu jika para peserta digalakkanlah untuk membuka kamera lah sama-sama sebab boleh kenal sikit. Kami pun tak berapa, mungkin ada cikgu-cikgu dalam ni. Selamat datang saya ucapkan kepada semua guru-guru SMK Al-Masyhur Laki maupun ada pihak luar, selamat datang juga saya ucapkan. Jika ada sebarang soalan daripada para peserta boleh diajukan dalam ruangan komen. InsyaAllah apa yang sempat kami akan balas di dalam sesi soal jawab sebentar lagi. Okey, baiklah, pusingan yang pertama kita teruskan dengan ahli panel kita yang pertama, Saudara Muaz. Sudah bersedia Saudara Muaz? InsyaAllah. InsyaAllah bersedia, mantap. Okey, baiklah Saudara Muaz, soalan saya yang pertama, apakah pendapat saudara berkenaan penglibatan kurikulum pelajar di peringkat sekolah? Berkenaan penglibatan kurikulum pelajar di peringkat sekolah. Boleh Saudara Muaz memberikan penjelasan? Bersilakan Saudara Muaz. Terima kasih kepada Saudara Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi kepada guru-guru Al-Masyhur Lelaki dan yang saya rindu-rindui semua sahabat-sahabat saya dan juga pada semua ahli yang mana ada dalam meeting kita malam ini. Okay, InsyaAllah terlebih dahulu mohon untuk nanti kalau saya cakap kita guna bahasa yang informal. Boleh ha? Harap semua boleh terima. Okey. Soalan Saudara Adam tentang penglibatan pelajar terhadap aktiviti kurikulum di sekolah. Okey. Pertama sekali kita perlu lihat penglibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum ini menilai melalui jumlah masa mereka melibatkan diri dan juga yang kedua ialah jumlah aktiviti yang disertai oleh seseorang pelajar tersebut. Yang ketiga adalah jumlah jawatan yang dipegang dan yang keempat ialah kekerapan menjalankan tugas dan penilaian aktiviti kurikulum. Sebab kalau kita tahu kita masuk je aktiviti kurikulum, seseorang ni bila pelajar tu join aktiviti kurikulum, dia akan didahkan dengan pelbagai program, dia akan dipanggil, akan dikerah untuk menyertai sebarang macam program. So ini memerlukan kepada daya tahanan fizikal dia. Dari segi mental seseorang pelajar tu pun dia kena bagi all out yang terbaik. Okey. Untuk
penglibatan pelajar di peringkat sekolah dalam aktiviti kurikulum ni saya bahagikan kepada 4 perkara yang utama. Yang pertama, untuk penglibatan pelajar ke dalam aktiviti kurikulum ni, pertama, penglibatan menjurus kepada tenaga fizikal, psikologi dalam pelbagai aktiviti yang benar-benar boleh dirumuskan. Sebab apa? Macam tadi saya cakap, seorang pelajar tu masuk je aktiviti kurikulum. Contohlah, macam saya ambil contoh saya sendiri lah. Bila saya join Palapis, bukan saja dari segi fizikal, dari segi mental pun dia kena all out, dia kena sedia dengan sebaik mungkin. Kalau senang cerita dalam askar ni, dia beritahu service before self. Macam tu lah, service before self. Kena panggil 24 jam, 24 jam dia kena standby. Okey. Yang kedua adalah tanpa mengira apa jua objek penglibatan tetap berlaku berterusan. Penglibatan pelajar adalah berbeza untuk setiap individu. Maksud dia kat sini, pelajar ni sebab contohlah macam kita tengok saudara Amir dia ada join silat semua tu kan. So masing-masing orang masing-masing dia punya teknik. Masing-masing orang dia ada cara masing-masing untuk dia nak join satu aktiviti kurikulum tu. Mungkin cara dia join aktiviti kurikulum tu dengan dia masuk aktiviti bersilat. Dia ada cara dia tersendiri. Dia ada teknik dia tersendiri. Dan orang lain, dia ada teknik dia yang sendiri. So, yang penting adalah pelajar tersebut, dia menyertai aktiviti kurikulum tu. Okay, yang ketiga ialah penglibatan mempunyai ciri kuantitatif dan kualitatif. Sejauh mana penglibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum boleh diukur dua aspek, iaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah secara kekualitian dia dalam dia join satu aktiviti kurikulum, dan juga kuantitatif tu, kuanti ni maknanya dia punya macam penglibatan dia secara ramai ke, kurang ke, dia join banyak aktiviti kurikulum ke, tak pun dia join sekadar satu ataupun dua aktiviti kurikulum ke, itu secara penglibatan pelajar kepada aktiviti kurikulum. Dan yang terakhir ialah banyak penerimaan pelajar dalam pembelajaran dan perkembangan kendiri berkaitan dengan mana-mana program kurikulum, sama ada ia sesuai dengan kuantitatif ataupun kualitatif. Okey, benda ni sama dengan point yang ketiga, iaitu dia berbalik kepada pelajar tersebut sendiri untuk dia nak join. Sama ada dia nak ambil benda tu sebagai satu benda yang kualitatif ataupun dia nak ambil satu aktiviti kurikulum ni sebagai satu benda yang kuantitatif untuk dia. Main is pelajar tersebut sendiri, sama ada dia nak join ataupun tak aktiviti kurikulum tu. Okey. Okey, baik. Terima kasih Saudara Muaz. Oh, macam dengan lecturer dalam kelas. Cikgu Iswandi ya. Saya rasa itu Cikgu Iswandi. Rasanya di situ. Okey. Saudara Muaz, poin paling penting lah, main point dia macam dia cakap tadi, sikap individu pelajar, sikap individu lah, betul tak Muaz? Sama ada dia nak join ataupun tak mau join. Sebab pihak sekolah ni dia meletakkan dah ada platform dah untuk bagi memastikan pelajar ni untuk menyertai ataupun orang kata join lah dalam kurikulum ni. Tapi sesetengah pelajar yang mengambil, ada orang kata tak ambil serius lah benda ni sebab tak nampak kesan. Tak apa, yang tu nanti kita akan kepada ahli panel yang seterusnya. Terima kasih Muaz untuk soalan pertama. Soalan kedua, Saudara Khairul Amir. Ready ya? Saudara Khairul Amir sedia? Okey, baiklah. Soalan, adakah kurikulum di sekolah penting kepada para pelajar? Silakan Saudara Khairul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar dengan jelas tak suara saya? Alhamdulillah dengan jelas Okey, Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruh wa na'udzubillahi min syururi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Baiklah, yang saya hormati guru-guru SMKA Al-Masyhur Lelaki, sahabat, dan juga tak dilupakan ada juga ibu dan ayah saya yang menonton saya di sini. Alright. Alright. So jadi terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama pada malam ni. Jadi sebelum saya kira tak terlambat lagi untuk saya ucapkan, sebab ini adalah perjumpaan dengan guru-guru sekali kita dapat jumpa walaupun secara face to face. Selamat Hari Guru kepada semua pendidik Al-Masyhur. Tanpa guru siapalah kami. Selamat Hari Guru saya ucapkan. Saya nampak Cikgu Salbia, Semus, Cikgu Zainal semua.
Selamat Hari Guru dan juga cikgu-cikgu yang lain. Baiklah. Soalan, berbalik kepada soalan tadi, adakah kurikulum itu penting? Betul tak Saudara Adam? Betul, betul. Okey, adakah kurikulum itu penting? Baiklah, saya kupas. Bagi saya adalah benda tu adalah sangat penting. Sebab apa? Macam kita dengar tadi, Cikgu Lah ada cakap tentang bagaimana kurikulum ni dijadikan satu tambah nilai kepada kita. Okey, kita mungkin sama apabila kita nak tampil untuk masuk, especially lah kepada pelajar-pelajar di sini, pelajar-pelajar maupun tingkatan 5, form 6 yang masa depannya ialah dia nak menuju kepada universiti. Okey, kita nak menuju ke universiti. Kita semua ada satu persamaan di mana kita bawa result dan pastinya untuk masuk ke universiti adanya result masing-masing dah bawa. Jadi, apa perbezaan kita dan mereka? Okey, perbezaan kita dan mereka itulah ditentukan dengan co-curriculum. Okey, so untuk Koko ni sebenarnya banyaklah mengajar saya untuk kita jadi lebih okey untuk mengurus masa, lebih okey untuk macam mana kita nak tampil, sebab masa tingkatan 6 pun alhamdulillah banyak peluang yang diberikan ketika di tingkatan 6 di waktu kami form 6. Saya ingat kena handle apa yang program kebangsaan tu saya dah lupa guru-guru form 6 bagi kami peluang untuk handle, and then ada buat pergi bagi sumbangan bubur lambuk waktu first masuk. Saya ingat lagi masuk form 6 kan, kita bagi bubur lambuk dan sebagainya untuk bantu orang-orang kat luar, sampai ada yang kena halau yang kena halau dengan kereta sebab tak nak ambil bubur lambuk tu. Dan saya rasa yang terakhir sebelum kami semua keluarlah tingkatan 6 adalah program pembangunan kem akademik dan kerjaya. Itu adalah Koko yang terakhir. Okey, benda yang paling mengajar saya ialah ketika kami nak pergi tu, mungkin benda ni akan diulas lebih lanjut lah oleh saudara Firdaus. Kita ada Firdaus yang pengalaman lebih luas dalam mobility dia. Apa yang menjadi satu nilai tambah kepada saya ialah bila mana kita pergi berdepan dengan orang. Okey, pertama sekali of course lah berdepan dengan pengetua. Okey, berdepan dengan pengetua untuk mendapatkan tanda tangan dan berdepan dengan tentu penyelia asrama Encik Basir, Abang Basir. Bagaimana untuk nak dapatkan peruntukan untuk kita dapat. So benda-benda tu secara tak langsung mengajar kita salah satu cara bagaimana nak komunikasi dengan orang dengan baik. Apa benda yang kita nak justifikasi, kenapa kita nak buat program tu, kenapa tak boleh buat program lain. Jadi perkara-perkara itulah yang menjadi satu nilai tambah kepada kita untuk ke depan lagi. Sebab benda yang paling penting bila mana dalam Koko ni, bagaimana kita nak handle dengan orang lain, bagaimana kita nak komunikasi dengan baik dengan orang, dan bagaimana kita nak bagi apa yang kita nak present kepada orang diterima. Alright, bagaimana kita nak melahirkan kepercayaan orang untuk terima kita. So that's why lah saya katakan kenapa curriculum ini penting, sebab dia akan menjadi satu nilai tambah yang membezakan kita dengan orang lain. Okey, dan satu pengalaman saya lah, apa yang Koko mengajar saya ialah dari segi ketabahan, sebab saya alhamdulillah baru diberikan baru ni lah dapat satu untuk bagaimana untuk masuk dalam program Maybank, dan bila dapat duta tu, dan bagaimana keberanian untuk kita tampil berdepan dengan orang lain. Sebab ketika tu orang-orang yang masuk dalam program duta Maybank semua kebanyakan daripada fakulti ekonomi yang adanya background ekonomi. Saya tidak ada. Saya sebab memang background asalnya daripada fakulti pendidikan. Jadi keberanian-keberanian yang kita develop, keberanian-keberanian yang kita belajar daripada Koko itulah sedikit sebanyak menambah nilai diri kita. Itulah untuk permulaan, cukuplah. Saya serahkan kepada saudara Adam. Ya, terima kasih kepada saudara Khairul. Padat bagaimana beliau dilantik bukan biasa-biasa, sebab yang mana soft skill itu macam kita tahu bermulanya dari peringkat sekolah lah untuk digilapkan. Kalau kita tak start daripada peringkat sekolah, bukan saya kata tak boleh untuk peringkat universiti untuk menyelah, tetapi rugilah, sebab kalau kat peringkat sekolah kita dah boleh gilapkan kita punya soft skill, kita boleh dapatkan soft skill tu, kiranya kelebihan kepada kita lah. Betul tak saudara Khairul? Setuju. Bermula daripada sekolah lah. Okey, seterusnya soalan yang ketiga kepada ahli panel kita yang ketiga.
iaitu saudara Amir Izzuddin yang merupakan Majlis Perwakilan Pelajar di PSI. Okey, pada pendapat saudara, apakah kepentingan penlibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum sekolah? Boleh saudara kupaskan dengan lebih mendalam? Persilakan. Baik, terima kasih pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah yang hadir pada malam ini, yang dikasihi rakan-rakan dan semua yang hadirlah dalam Zoom meeting malam ni. Okey, untuk soalan saya, kepentingan pelibatan murid di peringkat sekolah. Okey, saya nak recap balik dulu-dulu kan. Sejak kita sekolah, zaman kita sekolah lah kan, selalu kita dikejan dengan semus, dengan cikgu. Ponteng, masuk, pergi koko. Waktu petang mesti sebelum mula koko akan ada perhimpunan. Jadi kan, maksud kita student, kita tak ada macam kenapa koko, kenapa nak koko, sedangkan benda ni biasa-biasa je. Kita tak pernah rasa benda tu penting bagi kita sebab kita tak nampak masa depan kita. Jadi sebagai orang kata guru lah, dia nampak benda tu penting nak jaga kita, sebab tu semus, cikgu Nasar dan cikgu-cikgu yang ada di Masyur kejan kita untuk join koko waktu petang, koko waktu Rabu, tak kisah sama ada unit uniform, sukan, kelab, satuan tu, dia kejar kita sebab dia nampak kelebihan benda tu. Dan saya nak petik lah yang cikgu lah cakap, kurikulum ni melatih soft skill dalam diri kita. Sebab apa? Kurikulum ni tak ada pun diajar dalam kelas. Dalam kelas tak ada pun ajar cara kita bercakap, duduk depan bagi tazkirah panjang. Adalah tazkirah dekat surau, tapi dalam kelas ni tak ada benda tu, percakapan, macam nak cakap dengan orang awam, pengucapan awam. Seperti kita lihat saudara Adam sebelum ni pernah jadi ketua asrama, saudara Carol pernah masuk debat, sama juga dengan saudara Muaz dan Firdaus. Individu ini merupakan individu yang hebat lah, boleh bercakap di hadapan orang dan merupakan idola lah bagi saya, sebab saya sebelum ni tidaklah sehebat mereka. Jadi kenapa pentingnya kita join ni, dia ajar soft skill yang memang tak ada dalam kelas. Contoh macam Carol sebelum ni dia buat bisnes baju, tak ada dalam kelas, memang tak ada, memang takkan ada ajar dalam kelas cara-cara nak buat bisnes. So dia dah mula benda tu, mungkin di sekolah lama dia untuk mulakan bisnes. So dengan tu dia bermula bisnes, dia explore bisnes. Jadi soft skill tu penting sebab benda tu tak ajar dalam kelas. Okey, contohlah saya dah ambil pelibatan, kenapa pentingnya pelibatan koko ni. Macam saya ke masuk degree ni saya sambung sains sukan dan kejurutihan. Memang tak ada kaitan pun dengan fungsi dengan form 5. So dia tak ada kesinambungan tu, tapi yang melayakkan saya untuk masuk sains sukan tu adalah disebabkan koko saya sendiri, iaitu saya pernah terlibat dalam menjadi atlet silat sekolah. Jadi benda tu pada saya untuk sambung sains sukan, dan alhamdulillah sekarang dah tahun ketiga dan tahun terakhir sebelum saya pergi intern. Jadi benda ni sedikit sebanyak boleh bantu kita untuk berjaya di masa akan datang. Dan terima kasihlah kepada guru-guru dan ustazah yang mana dulu kejan kita dan paksa kita untuk join koko, sebab kepentingan koko tu mungkin kalau kami sebagai murid dulu tak nampak, tapi bila dah besar, dah meningkat remaja, kami nampaklah benda tu. So terima kasih kepada ustazah, guru-guru yang mana memberi peringatan ketika dahulu untuk masa depan kami yang cerah. Dekat itu saja, kembali kepada saudara Adam. Terima kasih. Terima kasih saudara Amir. Jelaslah dekat sini kalau kita tengok
Saya tertarik dengan ayat-ayat live pada saudara Amir. Bagaimana bidang yang dia belajar dekat sekolah itu tidak selaras dengan apa yang dia pelajari dekat peringkat universiti. Betul tak Amir? Amir sains kejurulatihan, betul kan? Betul. Okay. Tapi apa yang melayakkan dia adalah disebabkan penglibatan co-curriculum dia di sekolah. Saya tak katakan tak payah, kalau kata tak payah belajar pun tak apalah. Join sukan, saya tak kata macam tu. Sebab dua-dua perkara ni sangat penting, tapi ia memberi kelebihan kepada pelajar yang ada dua ni. Dia mendapat kelayakan untuk sambung universiti dan juga dia ada kredit berkenaan dengan orang kata apa? Co-curriculum yang dia join kat sekolah. Okey. Selesai pusingan pertama. Okey, saya ingatkan juga kepada para peserta, jika ada sebarang soalan boleh ajukan. InsyaAllah kalau kata ada masa lebih, kita akan buat sesi soal jawab lah. Setakat ini pun di pada ruangan komen ada juga yang menyatakan pendapat tentang leadership yang membawa tanggungjawab yang kita pikul di bawah di peringkat universiti sehinggalah ke pekerjaan. Terima kasih. Banyak lagi cikgu-cikgu juga memberikan respon. Terima kasih. Setakat ini ada Cikgu Iswandi, Cikgu Abdullah ada, Semustaqim, Cikgu Cahaya, di situ Cikgu Cahaya ya. Okey. Seterusnya ada lagi Ustaz Zul dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan ke pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua ni teruskan kepada ahli panel yang pertama, Saudara Muaz ya. Okey, Saudara Muaz berada di atas awal juga macam pilot lah. Okey. Saudara Muaz, soalan saya, bagaimanakah Saudara Muaz melihat tentang keberkesanan co-curriculum di peringkat sekolah terhadap para pelajar sebagai persediaan mereka di peringkat universiti? Okey, terima kasih. Silakan Saudara Muaz. Terima kasih. Sebelum saya cerita pengalaman saya sendiri, berkesanan daripada saya join aktiviti co-curriculum di peringkat sekolah membawa kepada peringkat universiti, saya petik satu kata-kata daripada seorang penulis di dalam buku Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, yang mana telah menyatakan bahawa pelajar-pelajar yang menyertai aktiviti co-curriculum ini sepatutnya apabila tamat pengajian mereka akan mewarisi sifat-sifat. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua ialah semangat bersukan ataupun semangat kesukanan. Yang ketiga, bersifat toleransi. Yang keempat, kesabaran dan bertimbang rasa. Dan yang terakhir ialah hormat menghormati. Okey. Yang ni secara ringkas. Yang ni saya bawakan contoh, kalau orang cakap ni dalil kukuh lah. Fakta kukuh yang telah diterangkan sendiri oleh penulis dalam salah seorang penulis dalam buku Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Okey, keberkesanan daripada seorang pelajar apabila dia melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum tu, saya tak suka cerita orang lah. Saya tak suka, saya kalau nak cerita orang saya takut nanti saya salah. Saya suka bawakan sebagai contoh diri saya sendiri lah. Okey, bila mana saya sendiri join aktiviti co-curriculum, saya libatkan diri saya dalam aktiviti curriculum, memang benda tu memang satu benda yang padat dan memang memerlukan ketahanan daya fizikal, mental, semua sekali. Sebab kita kena all out daripada pagi sampai ke petang. Kalau contoh tambah-tambah budak asrama. Budak asrama memang kita tahu, dia pun punya penat dia memang Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Lepas tu dengan kena join, macam tadi saudara Amir cakap kan, kalau macam waktu kami di sekolah menengah dulu, akan ada guru-guru yang akan kejar, akan paksa kami join curriculum, masuk curriculum, wajib siap ambil attendance lagi. Siapa tak join, adalah merit-merit yang kena lah semua tu kan. So benda-benda ni semua, bila dipikir secara logik, kalau kita ambil benda ni sebagai satu benda yang positif, dia akan memberi kesan yang baik kepada diri kita sendiri. Saya dapatlah kesan yang baik tu kepada diri saya. Bila masuk peringkat alam universiti, alam pengajian tinggi ni, saya dapat lihat, saya sendiri dapat, kita tahu, macam mana dulu aku kena penat, aku kena kenjan macam ni. Sekarang kesan dia adalah aku boleh handle. Saya sendiri, kita boleh handle. Kalau dalam keadaan macam ni, apa yang kita kena buat? Okey, kalau contoh kerja
contohlah macam saya masuk Palapis. Okey, kalau jurulatih bagi kerja kat sini. Okey. Dalam Palapis saya dikenali sebagai mamu lah. Okey, mamu. Okey, hang bagi ni, hang buat 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 ni. So, saya tahu. Okey, first aku nak kena arrange. Okey, benda mana yang penting? Okey, buat ni dulu. Buat ni dulu. Sebab apa? Sebab keberkesanan daripada apa yang kita dah join aktiviti kurikulum di peringkat sekolah tu. Kalau tak ada benda ni, orang macam tadi saudara cakap, memang boleh. Kalau seorang tu dia nak join aktiviti kurikulum next peringkat IPT baru dia nak join, boleh, tak ada masalah. Tapi untuk dia nak adapt satu-satu keadaan tu on the spot, memang susah. Dalam bahasa askar TSM orang panggil. Tindakan serta-merta dia memang susah. Dia nak buat satu TSM tu memang akan ambil masa yang lama. Kalau ni dia cepat, dia banyak fikir lah, dia banyak fikir. Tapi Muaz, Ya saya. tapi Muaz dulu latihan kawat, Muaz turun ke? Alhamdulillah. KRS tu? Turun. Turun, nasib baik turun. Okey, teruskan Muaz. Okey. Okey. Macam saya cakap tadi, keberkesanan daripada saya join aktiviti kurikulum tu, bila kita masuk ke IPT, benda tu akan memudahkan diri kita sendiri. Memudahkan diri kita untuk kita nak buat apa sekalipun. Kalau saya tak kata tak nafikan, ada orang yang memang dia boleh adapt, dia dah boleh dah bila masuk IPT, dia dah tahu dah, dia dah matang, dia punya otak dia boleh fikir macam-macam. Itu lain, tapi memang berbeza dengan budak yang join Koko daripada sekolah menengah, daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan IPT dia join. Memang beza. Cara leadership depa akan berbeza daripada orang yang memang first time baru dia nak join dan dia nak pegang satu kepimpinan, memang akan berbeza. Bila seorang tu kalau kita letak sebelah-sebelah tu, kita boleh tahu, dia ni latar belakang dia memang budak core ni. Dia ni latar belakang dia bukan budak core. Saya tak bezakan. Memanglah sama-sama manusia ni kita tak boleh bezakan. Dia ni rendah, martabat ni tinggi, tak. Tapi kelancaran, kepetahan seseorang tu membawakan kita, kalau kita dipimpin, kita akan suka. Bila orang tu memimpin kita, kita akan seronok. Sebab apa? Orang tu dia ada guideline dia sendiri. Dia ada latar belakang kurikulum dia sendiri. Bila seseorang tu dia pimpin kita dengan keadaan dia pun tak tahu lagi latar belakang koko tu, tak tahu lagi macam mana. So keberkesanan dia tu, kita nak adapt dengan dia pun kita akan susah. Kita, apa? Ni dia ni buat ni. Macam tak betul ni. Jadi macam tu. So memang benda tu sangat berkesan kepada seorang pelajar tu, ditekan, dikerah daripada peringkat sekolah lagi untuk menyertai aktiviti kurikulum supaya mental Muaz kira dah okey dah bila di peringkat universiti ni, kena kerah di peringkat sekolah, mental dah okey lah. Nampak mental dia sekarang ni. Kuat beban ke tu, gaya tu kuat beban tu. Tak ada. Mana boleh beban. Okey Muaz. Okey. Terima kasih untuk soal jawapan yang kedua. Jadi naik share lah Muaz ni, jadi naik share lah ni. Dia kira tak mau berhenti. Macam pelajar-pelajar tingkatan 6 tahulah macam mana kan. Dia naik share dia tu, jangan sampai dia tulis. Kalau dia tulis, share dia hilang. Okey, kita teruskan dengan ahli panel yang ketiga. Maafkan saya, ahli panel kedua. Saudara Carol, pendapat saudara tentang sikap sesetengah pelajar yang tidak mengambil serius berkenaan dengan kurikulum di peringkat sekolah ni. Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Adam. Okey, soalan yang ditujukan ialah bagaimana dengan satulah stigma yang tidak mengambil serius pada tentang kurikulum ini. Betul tak Adam? Okey. Alright. So, bila mana kita tengok kan Koko ni sebenarnya benda yang kita boleh letak dalam pemikiran kita, kita boleh letak dalam mindset kita sendiri, di mana hidup kita ni adalah pilihan. Okey. Pilihan untuk kita buat lebih baik, pilihan untuk kita jadi baik ataupun kita jadi biasa-biasa. Okey. Pilihan untuk tu terletak di tangan kita. Kan? Kita nak pilih yang mana jalan kita. Ada orang dia pilih jalan dia cukuplah sekadar biasa-biasa, aku nak duduk relax-relax. Okey, tapi sebenarnya bila mana kita tak ambil satu ruang dan peluang di sekolah adalah salah satu benda yang kita melepaskan momen-momen indah. Momen-momen indah ni banyak yang dicipta di sekolah dan banyak benda yang kita boleh explore di sekolah. Kan contohlah join nasyid, join forum. Waktu kami di tingkatan 6, kami join forum lah, di kami sekali semua. Join forum dan sebelum tu pun
saya join debat, saya join dan sebagainya. So itu adalah momen-momen, dan ketika itu salah satu proses untuk kita kenal. Okey, kita kenal sebenarnya ni diri kita ni boleh kat mana. Kan, adakah kita boleh ke arah sukan, ke arah akademik kan, ataupun ke arah sastra, koko yang bagaimana. So bila mana kalau kita ambil serius di peringkat sekolah, benda itu jadi memudahkan kita bila mana kita sambung dalam pendidikan di IPT nanti, bila sambung di peringkat pengajian tinggi. Sebabnya dekat IPT ruang dan peluang itu terlalu banyak dibuka untuk nak jadi pertandingan ke mana-mana, nak pergi antarabangsa, nak pergi kebangsaan, semuanya ada. So bila mana kita tak tahu, kita tak boleh nak kenal pasti sebab kita tak serius semasa di zaman sekolah, momen-momen yang indah ni untuk dapatkan peluang-peluang dan pengalaman, jadi takut-takut nanti dekat universiti kita masih membawa benda yang sama. Okey, kita duduk bilik, kita tak pergi ke mana-mana. Pada awal dulu kan, saya pernah berbincang dengan Firdaus benda ni. Kami kata kalau nanti dekat uni tak larat dah ni, nak buat benda-benda apa orang panggil, nak buat aktiviti ni tak larat lah, cukup lah kami nak duduk bilik lah, kami kata. Kami pernah cakap benda ni. Tapi bila dah masuk U, sebab kita dah pernah alami, kita dah pernah join benda-benda yang aktif ni, dia tak boleh. Sebab dekat uni banyak benda-benda yang best, banyak benda-benda yang kita boleh belajar, banyak orang lagi tu boleh jumpa. So dia punya skop dia tu lagi luas. So kesimpulan dia lah daripada apa yang saya cakap ni, binalah momen-momen yang indah sebelum perkara itu hilang daripada kita. Dan untuk jadi lebih baik, untuk jadi biasa-biasa, itu adalah pilihan kita sendiri. Balik kepada Adam. Baik, terima kasih kepada saudara Khairul. Pilihan di tangan sendiri, betul tak? Setiap pelajar diberi pilihan sama ada nak join ataupun tak mau join. Tapi kelebihan bila ada join, bila dia join, betul tak? Okey. Soalan yang ketiga untuk pusingan yang kedua ni, saudara Amir. Adakah pelibatan, yang ni lebih kepada individu lah, kepada pendapat saudara Amir lah. Adakah pelibatan kokurikulum saudara di peringkat sekolah memberi kesan kepada pelibatan kokurikulum saudara di peringkat universiti? Macam kita tahu saudara Amir pemegang pingat emas. Kira orang kata di peringkat kebangsaan lah, dapat emas di peringkat kebangsaan ni. So adakah ia membawa pelibatan di sekolah memberi kesan kepada pelibatan Amir di peringkat universiti? Teruskan Amir. Okay, baik. Terima kasih Adam. Okay. Macam Khairul cakap tadilah. Khairul cakap tadi, setiap individu diberikan kelebihan lah. Allah. Setiap individu diberi pilihan untuk join atau untuk pilih koko yang dia nak ataupun nak terlibat dengan koko tu. Tapi sekiranya dia terlibat dengan koko tu, dia ada kelebihan lah, macam add value, soft skill. Semua benda tu adalah nilai tambah yang ada dalam diri. Cuma nilai tambah yang manakah yang kita nak? Kadang-kadang nilai tambah tu kita tengok macam alah, benda biasa semua orang boleh cakap. Tapi tak semestinya semua orang boleh cakap. Macam mana Adam bercakap di hadapan masa di surau, masa di ketua pelajar. Macam tu. So dia memilih untuk jadi ketua pelajar dan dipilih. So memang dia layak dan dapat benda tu. So memang pilihan. Sama ada kita nak pilih atau tak pilih. Dan kalau kita memilih untuk diri kita letak di tempat untuk berjaya. Okey, untuk soalan yang ada Adam, peringkat pelibatan koko ni di peringkat sekolah memberi kesan atau tak? Okey, saya semasa sekolah tidaklah gah. Saya sebagai atlet silat, tapi tidaklah pencapaian saya taklah gah sentiasa dapat emas apapun tak, tapi sikap mencuba untuk berjaya tu menyebabkan hasilnya tu dia lambat. Macam Allah bagi benda tu lambat, ditunda. Waktu bila kita tak tahu, cuma kita perlu berusaha. So bila kita keep on berusaha dengan apa yang kita nak, insya-Allah kita akan dapat. Dan alhamdulillah karier silat saya tu bersambung di universiti, dan bila masuk universiti saya dapat peluang dan saya grab peluang tu untuk ke arah yang lebih baik. Dan alhamdulillah setakat 2021 ni saya dah dapat 3 kali emas di 3 peringkat universiti. Jadi benda tu
adalah tidak mustahil kalau kita keep going buat benda yang kita nak, dan benda tu boleh bagi apa kesan kepada kita. Macam Adam. Sebelum dia masuk U, dia merupakan atlet bola sepak yang saya ingat memang tiap-tiap petang lah dia turun. Kalau ada training dia turun. Pergi padang lah muka dia. Pergi padang lah muka dia. So bila dia masuk tu kita nampak lah zaman kegemilangan bola sepak satu dengan tim-tim dia. Lepas tu dia sambung pula dengan bila masuk U, dia join pula tak silap saya futsal, atlet futsal UUM. Nak jadi atlet di universiti ni bukan satu benda yang mudah. Bukan auto masuk U, auto dapat. Dia kena mula daripada awal. Daripada peringkat sekolah ke peringkat universiti dan seterusnya, kebangsaan dan mewakili negara. Okey, benda tu sangatlah susah. Kita kena buat daripada bawah hingga ke atas. Macam itulah kelebihan Koko tu mendidik kita untuk start daripada bawah sehingga atas, daripada kosong ke zero ke hero. Macam mana saya nak share pelibatan saya di UPSI. Saya datang ke UPSI dengan seorang saja wakil masyhur masa tu untuk batch saya. Batch atas ada lagi. Cuma masa tu batch saya sendiri saya seorang je. Jadi saya bergerak solo time tu. Bermula dengan rakan esko. Rakan esko ni di peringkat paling bawah. Kemudian masuk dalam persatuan dalam fakulti. Masuk pada esko. Lepas tu masuk lagi, naik lagi MT pada persatuan. Dan alhamdulillah rezeki dan Allah cakap dah tertulis dah rezeki saya untuk jadi majlis perwakilan pelajar UPSI. Jadi memang dah rezeki. Sewaktu nak isi borang, nak bertanding jadi MPP tu, saya fikir, aku ni layak tak? Sedangkan kita rasa kita ni biasa-biasa. Tapi bila Allah dah kata benda tu kita, rezeki kita, dia akan bagi. So kalau melihat kepada credibility Amir ni, Amir mampu. Bukan Amir tak mampu, tapi Amir tak mau menyelah macam tu ya. Amir setuju Amir. Amir dia ada credibility dah. Tapi dah tengok sekarang dah terbukti lah, orang kata terbukti. Bila keberanian tu muncul, dia mampu untuk menggalas tugas. Cabaran memang banyak lah Amir, betul tak? Cabaran untuk MPP ni memang banyak lah. Tapi betul. Macam mana dia menyesuaikan dirinya dalam, orang kata nak pimpin pelajar universiti ni bukan satu mudah lah. Sebab apa? Sebab macam kita tahu dulu Cikgu Abdullah pada perwakilan pelajar juga kan, dia daripada dulu lagi dia macam setiap kali gelar bagi tahu macam mana suasana universiti kat kita tu. Dia itu orang kata satu titik macam orang kata bagi kita sedar tentang best masuk U ni. Betul tak Amir? Betul ada. Okey, baik. Amir ada penambahan lagi ke? Tak ada. Setakat kita tak ada. Terima kasih. Okay. Selesailah pusingan kedua. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin jemputlah tetamu jemputan iaitu saudara Firdaus bin Nasir. Firdaus bin Nasir ni dia merupakan kalau nak mengikut orang kata pengalaman beliau ni dalam 7 tahun persekolahan, saya rasa dalam 5 sekolah dia pindah randa. Jadi pengalamannya sangat lebih daripada kami lah. Kami 7 tahun dekat sekolah, ada yang satu sekolah 7 tahun satu sekolah saja. Macam Khairul Amir 7 tahun 3 sekolah. 2 sekolah, 3 sekolah, betul tak? 3 sekolah. Jadi saudara Khairul Amir, saudara Firdaus ni dia merupakan sekarang ni merupakan mahasiswa ijazah di Universiti Kebangsaan Malaysia, ijazah sarjana pengajian Islam Syariah tahun ketiga sekarang ni. Antara jawatannya sekarang ni Esko Hubungan Luar dan Antarabangsa Persatuan Pelajar. Sebab apa jemput Firdaus? Sebab beliau lah yang mengendalikan satu program kami, orang kata mobility lah. Kami punya pada ketika itu macam program yang Khairul kata tadi tentang program apa Khairul? Kem pembangunan akademik dan kerjaya. Akademik dan kerjaya di sekolah. Tapi macam mana Firdaus membawa
sebab time tu dia orang kata apa, selaku pengarah projek. Antara program terbaik ni kan. Betul-betul sebab dana yang kami dapat itu satu pencapaian yang terbaik lah bagi kami. Tak tahulah, mungkin ada sebelum ni ada yang batch-batch lain yang dapat, yang tu kami tak pasti, tapi kami berpuas hati dengan apa yang kami lakukan. Okey, seterusnya Firdaus akan menerangkan sedikit, ceritakan tentang sedikit pengalaman mereka. Silakan Saudara Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adam selaku tuan moderator pada majlis kita pada malam ni, yang dihormati serta dikasihi warga pendidik SMK Al-Masyhur Lelaki. Ini nak sambut balik tentang apa yang Adam kata tadi. Alhamdulillah, dekat hari ni 7 tahun di zaman persekolahan, 5 sekolah saya pindah. Pindah sekolah ni dulu bukan sebab apa sangat, sebab pada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 saya rasa diri saya ni mandom, orang tak nampak, nak join program pun terbelakang, maksudnya rasa tak layak lah kan. Tapi bila tengok budak yang baru pindah masuk sekolah, dia akan jadi macam menonjol, orang akan tengok dia. Jadi bila dia join apa-apa, orang akan tarik dia dulu lah. Jadi oleh disebab tu, pemikiran budak-budak lah kan, tak matang, dia pun pindah sekolah untuk jadi macam orang lain juga. Jadi pindah sekolah, alhamdulillah lah, jadi ketua pelajar di sekolah dan sebagainya. Dan sampailah ke tingkatan 6 di Al-Masyhur Lelaki. Sampai tingkatan 6 pun duduk sekolah di SMA Semak Labu dan juga Al-Masyhur Lelaki. Tapi yang paling best ni Al-Masyhur Lelaki lah, sebab semua lelaki kan, dan guru-guru yang sangat terbaik. Okey, jadi pengalaman di tingkatan 6 ialah dengan program pembangunan akademik dan kerjaya yang kami buat, yang kita buat lawatan ke UPSI, kita buat lawatan ke UKM, kita buat lawatan ke SMA Semak Labu, kita bina jaringan 2 hala dengan sekolah. Kemudian kita berhasrat untuk membina impian dan harapan kepada kawan-kawan kita ketika tu untuk buat program. Tapi ketika tu kita tak ada dana, nak kutip yuran tak sanggup, banyak sangat. Jadi kita kutip 150 seorang memang tak cukup lah untuk 3 hari. Lepas tu saya bersama dengan Kai lah, kita keluar cari duit, cari sponsor sampai tahap kena halau. Dia kata, apa kepentingan kalau saya bagi duit kat hangpa? Dia company kontraktor. Jadi pada ketika tu kami rasa sedih lah. Kita pergi sampai ni Panjat Menara UMNO dekat tu, Jalan McAllister. Penang. Nak cari dana pada ketika tu. Punyalah susah bawa surat dengan macam tu lah. Lepas tu bila dah nak buat program, tak ada duit. Lepas tu duk bincang dengan Carol, dia kata, kita takkan nak naik bas sekolah no. Bas sekolah macam ni semua nak selesa lah. Nak bas persiaran. Jadi perlukan kos yang tinggi. Jadi kami paksa diri kami untuk cari duit. Banyaklah halangan-halangan berlaku. Jadi masuk pada UKM pada tahun pertama, alhamdulillah dilantik sebagai timbalan pengarah, ketua pengarah Global Mission to Vietnam. Yang mana kita buat program kemanusiaan di Vietnam. Kita membantu fakir miskin di 3 perkampungan dan membaik pulih sebuah madrasah, yang mana madrasah tersebut pada ketika tu hanya satu-satunya madrasah yang ada dalam radius 300 km di wilayah tiny Vietnam, agak daif. Jadi memandangkan dia hanyalah satu-satunya tempat pengajian bagi umat Islam di daerah tersebut, maka kami membangunkan dengan berbagai bantuan kami bagilah. Kita bina sedikit sebanyak, kita membantu dari segi infrastruktur. Dan pada ketika tu yang paling manis sekali ialah kami ajak budak-budak di Vietnam tu untuk bertutur bahasa Melayu. Okey. Seterusnya ialah program ni juga kita JV dengan MAPIM, yang mana saya bertemu sendiri dengan Datuk Dr. Sani Al-Arabi, iaitu Pengerusi MAPIM pada ketika itu sampai hari ini. Yang mana sebab program kami ni dalam belanja RM100,000. Kalau kita buat program di universiti, kita akan bermula dengan kosong. Jadi ahli kami adalah 50 orang. Jadi saya dan ketua pengarah berjumpa dengan Datuk Dr. Sani Al-Arabi untuk minta sikit pandangan. Kita nak JV dengan MAPIM untuk memudahkan gerak kerja kita misi kemanusiaan ke Vietnam pada ketika tu. Dan alhamdulillah setelah 5 bulan kita cari RM100,000. Bagi kami sangat besar. Jual kek lah, cuci rumah, jadi maid dan sebagainya. Alhamdulillah berjaya kita bawa tim ke Vietnam. Sampai itu kita adalah program akademik sikit
dan utamanya kita membangunkan sebuah kampung iaitu sebanyak 50 keluarga kita bangunkan. Kita bagi dari segi pendidikan sikit, kita bagi motivasi sikit, kemudian kita bagi sumbangan dari sudut kewangan lah. Okay, seterusnya selesai di Vietnam, membawa kita kepada tahun 2020. 2019 ke Vietnam, tahun 2020 saya merupakan ketua pengarah bagi menyelusuri kota Serambi Mekah di Indonesia. Itu Bandar Aceh lah. Yang mana Bandar Aceh ni kita maklum dengan menyelusuri kota Serambi Mekah lah kan. Yang mana MKSM kami panggil ni, program menyusuri ke Serambi Mekah, ini merupakan program akademik dan juga program kemanusiaan. Yang mana di situ kita buat sedikit kelainan, kita buat program dua hala, jalinan dua hala dengan Universiti Islam Negeri Araniri Bandar Aceh. Kita mengadakan international ada orang share screen ke? Kepada apa ni, Kamaluddin ke, ada share screen ni. Ini tak apa, sementara tu teruskan Firdaus. Okey, saya sambung lagi. Yang mana kita buat program jalinan dua hala dengan Universiti Araniri Bandar Aceh, yang mana kami tim pertama yang membina jalinan dua hala itu antara Fakulti Menjadi Islam. Kemudian kita buat program International Conference on Islamic Law. Seterusnya kita buat lawatan ke jabatan-jabatan pentadbiran kerajaan di Bandar Aceh seperti mahkamah dan sebagainya. Dan kita tak lupa juga untuk kita buat program CSR di sana, iaitu program anak angkat dan juga membantu ibu-ibu angkat tersebut, iaitu kita memberikan, orang Indonesia kata sembako. Sembako tu makanan keperluan asas lah kepada mereka, kepada lebih kepada 40 keluarga di sana. Kita buat program, pelajar-pelajar juga dapat menyusuri macam mana kehidupan perkampungan di sana. Okey, sesuai program ni juga kita JV dengan Yayasan Taqwa, yang mana sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah Menteri Agama. Itu pada ketika itu pengurusinya ialah Tuan Abang Ahmad Kerdi. Kita jumpa sekali untuk JB lah sebagai dari segi sokongan program, kelancaran program dan juga dana lah semestinya. Pada program ni tak tinggi sangat belanja, iaitu sebanyak RM50,000. RM50,000 ni kita cari dalam masa 3 bulan. Sangat sakit lah sebab kita punya ahli dalam 20 orang lebih je pada ketika tu. Jadi dengan program-program yang saya buat ni ialah permulaan yang hasil daripada apa yang saya dapat pada ketika tingkatan 6 tu, hasil sokongan cikgu-cikgu daripada tingkatan 6 tersebut. Dan yang join pada ketika tu bersama kami ialah Sermus, Salah Mazlina, lepas tu dan lain-lain lagi. Dan yang saya dapat rumuskan daripada apa yang saya dah pengalaman selama beberapa tahun ni sebabkan COVID. Kalau ikutkan selepas COVID tu kita ada program untuk ke China, ke Beijing, yang seangkat tangannya lah, Taiwan ke macam tu tengah pilih. Tapi dengan pandemik yang dah hadir ni, jadi saya pun dah tahun akhir, mungkin itulah program yang terakhir. Dan insyaAllah lepas ni kita akan join dengan sukarelawan daripada luar. Dan apa yang rumuskan ialah dengan kepentingan apa yang co-curriculum. Kita nak relate balik dengan tajuk perbincangan kita malam ni, iaitu curriculum ni, jangan co-curriculum ataupun apa-apa program, tak semestinya dengan khusus nama co-curriculum, kita dapat menjana 3 elemen. Yang pertama adalah soft skill. Soft skill ni sangat penting, iaitu kita dapat mengasah di segi kepimpinan, pengurusan dan juga komunikasi. Okay, kepimpinan ni tak kisah, tidak semestinya kita sebagai ahli juruterasa tertinggi. Walaupun kita sebagai ahli, kita memimpin diri kita, kita mengurus diri kita dengan baik untuk bekerjasama dengan ahli-ahli kumpulan yang lain dan menjadikan program itu sedikit sebanyak lebih lancar. Kalau kita jadi sleeping partner, orang kata, tak jalan program tu. Jadi dengan kepimpinan diri, pengurusan diri, kita bawa kepada peringkat yang atas. Lepas tu, sekiranya kita diberi peluang. Dan yang tiga, yang seterusnya adalah pengalaman komunikasi. Komunikasi ni sangat penting. Okey, contoh, rakan-rakan tingkatan 6 ada 2 kelas. Okey, kelas bahasa Arab, kelas bahasa Melayu. Yang inilah option lah. So kelas bahasa Arab, dia tak kawan dengan kelas bahasa Melayu sebab aliran yang berbeza. Okey, sebagai contoh. Jadi bila budak bahasa Arab berkawan dengan bahasa Melayu melalui komunikasi, kita akan dapat timbul pengalaman daripada budak bahasa Melayu. Kalau kita tak kawan, kita tak tahu yang budak bahasa Melayu belajar pasal konsonan, cara nak sebut A, B, C, D dan sebagainya.
Yang bahasa Arab ni dengan nahwu lah seperti biasa. Jadi bila kita kongsi tu, kita dapat jadikan pengalaman orang sebagai panduan kepada kita. Sebab komunikasi ni antara elemen yang terpenting. Sebab yang pertama, bila kita jumpa orang, orang akan tengok kita punya appearance, first impression. First impression tu boleh dikatakan persen dia sangat tinggi. Untuk kita membina keyakinan dengan orang bila kita jumpa dengan orang. Appearance, contoh kita pakai yang kemal-kemal, apa-apa je lah pakaian kita kan yang melambangkan diri kita. Orang nampak kita first impression. Jadi lepas first impression, apa yang keluar daripada mulut kita pula? Apa kita keluar dari mulut kita? Perkataan yang keluar dari mulut kita akan melambangkan siapa diri kita. Jadi macam mana kita nak keluarkan perkataan yang melambang diri kita yang bagus? Ialah melalui pengalaman, pengurusan diri dan sebagainya. Jadi kita akan menuturkan perkataan yang bagus. Bila kita join program. Okey, contohnya. Okey, kalau konteks di sekolah pula. Kalau kita duk kawan dengan, contoh kita bermesra biasa berusaha dengan seremus contohnya di sekolah. Jadi bila kita join program di bawah pengurusan guru yang lain, kita akan cuba buang dinding ego ataupun malu kita untuk berusaha dengan cikgu tersebut. Jadi sikit sebanyak akan membantu diri kita, mengasah diri kita dalam aspek komunikasi. Sikit sebanyak. Sebab kalau kita dalam circle kita tak join apa-apa, kita tak akan keluar daripada circle kita. Okey. Itu dari segi komunikasi. Jadi dari segi pengalaman komunikasi tu membawa kepada kita problem solving. Sebab dalam kehidupan kita, kita nak melibatkan diri dalam komuniti, kita nak libatkan diri dalam pengurusan, pentadbiran, kepimpinan, kita perlu ada skill of problem solving. Yang mana problem solving ni kita tak akan dapat bila kita tak buat apa-apa. Problem solving ni bila kita keluar ke dunia luar. Kalau kat sekolah kita dalam konteks sekolah lah kan, problem solving. Kita join organisasi, kita ada wujud masalah, kita selesaikan masalah ataupun kita dengar macam mana orang selesaikan masalah. Sebab tu kepentingan bila kita berada dalam organisasi. Sebenarnya pengalaman ni kita tak boleh beli tau. Contoh, saya bangun pagi. Seorang pelajar tingkatan 6 bangun pagi di asrama pada pukul 6, mungkin dikejutkan dengan rotan pada pukul 6.30. Mungkin. Hari ni itulah pengalaman. Rotan beserta jeritan yang boleh kenal. Dia daripada bawah, daripada pondok guard sebenarnya yang dengar lah tu. Tak payah seorang dekat beli motor pun dah tahu dah. Itulah kenangan ya. Jadi biasalah tu guna rotan kan. Jadi bila kita bangun pagi, kita akan rasa hari ni saya nak timba pengalaman sebanyak mungkin. Tak boleh macam tu. Pengalaman ni melalui fasa. Fasa kita berhubung dengan orang, fasa kita join program, semestinya lah join program lah kan bila kita nak terjebak dengan dunia luar. Fasa kita komunikasi. So fasa-fasa tersebut akan menimba kita kepada pengalaman. Dan semestinya adalah nilai tambah lah sebagai sijil dan sebagainya. Jadi orang akan nampak kita. Bila cara kita bercakap dan appearance kita tu, orang akan nampak kita. Tahu-tahu orang panggil, saudara Adam nak pelawar untuk jadi ketua program pada kali ni, boleh ke? Orang akan panggil bukan sebab dia pilih random. Dia akan tengok appearance, komunikasi, dia akan tengok how kita urus diri kita. Macam dengan siapa kita berkawan semestinya. Tapi itu dalam konteks program ni, konteks sebelum COVID lah kan. Jadi dengan lepas COVID ni merupakan hikmah bagi semua orang penuntut ilmu. Sebab apa? Sebab kita tengok tiap-tiap hari ada webinar, bukan main banyak lagi. Webinar ekonomi, webinar muamalat, semacam-macam cabang ilmu semua ada. Dekat handphone je. Lepas tu bukan kata webinar akademik saja, pengajian kitab, pengajian Quran. Kalau dulu mungkin kita segan kan nak pergi menghadap tok-tok guru kita, kita rasa kita ni mungkin hamba yang hina dan sebagainya. Tapi bila dengan media online ni, saya rasa rasa malu jadi bila kita akan belajar skill atas talian pula. Yang tadi kita belajar skill dekat luar. Jadi bila kita belajar skill atas talian, kita mahir macam mana nak StreamYard, macam mana nak guna Zoom, macam mana nak teknikal nak buat poster, kita akan mahir Photoshop, komunikasi
juga wujud kat situ. Kita nak jemput orang luar ramai. Kita nak jemput panel-panel kita. Jadi macam tu lah. Jadi sikit sebanyak walaupun dalam konteks online pada ni, kita tak boleh bataskan diri kita pada online. Kita kena keluar dari kotak. Jadi kan zaman online ni sebagai kelebihan untuk kita daripada penuntut ilmu. Jadi dengan apa yang saya rumuskan tentang soft skill ni, saya rasa co-curriculum ni sangat penting dalam pembawakan diri kita untuk masa hadapan. Kalau kita ni tak berminat pun nak jadi orang tinggi ke, orang atas ke, tapi bila kita ada soft skill, insya-Allah kita sikit sebanyak kita akan membantu keluarga kita, komuniti kita yang terdekat. Jadi mungkin akhir kata daripada saya, teruskan perjuangan anda semua. Anda semua merupakan generasi berpendidikan yang terbaik. Cuma kurang peluang untuk anda teroka, belajar dan terus kuat. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Saudara Firdaus. Padat pengalaman beliau tu. Sebab sama-sama kita masa kita tingkatan 6 masa 2017 tu sama-sama kata apa, kita collect dana. Macam mana terbaiknya muka kan kita nak dapatkan dana tu. Sebab yang tu juga merupakan salah satu soft skill, sebab kita nak berinteraksi dengan orang, kita nak kita nak pergi minta duit kat orang, betul tak Firdaus? Kita nak pergi minta duit kat orang. Macam mana orang nak bagi duit kat kita kalau kita tak ada keyakinan, betul tak? Sebab ada sampai satu tahap tu kami dah tutup dana untuk nak collect dana, tapi dalam masa yang sama tiba-tiba dalam tengah belajar tu ada orang kata seorang tokek lah telefon dekat seorang cikgu kami. Dia kata saya nak bagi dana ni. Disebabkan saya rasa mungkin disebabkan soft skill yang ada pada individu tersebut. Sebab dia ni individu yang minta tu dia seorang yang peramah, pandai orang kata apa, taken hati pelanggan lah. Dia seorang tu Saudara Syauqi ada dalam ni. Lepas tu macam pelibatan macam Firdaus juga di Vietnam, Indonesia. Sama juga saya untuk program ke Indonesia di Gontor Indonesia. Macam tu jugalah sebab collect dana tu sangat penting lah untuk nak buat program ni. Kami juga dikerahlah juga untuk collect dana. Jadi apa yang pengalaman ada di sekolah dibawa kepada tingkat universiti. Sebelum tu saya nak ingatkan juga kepada para peserta, mungkin untuk para pelajar lah kot. Di sini Saudara Fakrul Najmi telah menyediakan satu Google Form untuk diisi untuk kehadiran. Jangan lupa untuk isi kehadiran sebagai kehadiran kalian lah. Okey, baik. Saya rasa untuk sesi soal jawab ni tak sempat lah kot sebab kita kesudukan masa, sebab ada halangan-halangan yang lain. Okey. Sebelum saya tamatkan forum kita pada malam ini, last soalan untuk setiap ahli panel. Saudara Muaz, co-curriculum masih relevan ataupun tidak? Jawapan ringkas. Masih relevan. Masih relevan. Teruskan pada ahli panel kita yang kedua, Saudara Khairul Amin. Masih relevan ataupun tidak? Sangat-sangat relevan. Sangat-sangat relevan. Saudara Amir Izzuddin? Sangat relevan. Sangat-sangat relevan. Terusnya, pertama kita, Saudara Firdaus, masih relevan atau tidak? Masih relevan. Masih relevan. Okey, baiklah. Sebelum saya nak menutup program forum kita pada malam ini, suka juga saya untuk alu-alukan kebersamaan Pengetua SMK Al-Masyhur Lelaki iaitu Ustaz Suhaimi bin Uthman. Terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama kami pada malam ini. Juga terima kasih diucap kepada guru, para pelajar, alumni juga ada. Lepas tu ada lagi peserta daripada luar juga yang hadir pada malam ini. Terima kasih sangat saya ucapkan kepada kalian kerana sudi untuk bersama-sama kami pada program pada malam ini. InsyaAllah jika diberi kesempatan oleh pihak sekolah dan juga pihak pengendali program pada malam ini, jika ada di masa akan datang, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Saya mohon maaf daripada pihak saya dan juga ahli panel jika kami ada sebarang perkara yang menyinggung perasaan mana-mana pihak, yang membuatkan lurus hati mana-mana pihak. Kami minta maaf.
Sesungguhnya kami yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada Allah, disandarkan atas kelemahan diri kami sendiri. Okey, saya nak request lah untuk buka kamera. Mungkin kita akan buat sesi kita nak screenshot gambar lah, untuk kita bukan selalu nak handle program sini di peringkat sekolah macam ni kan. Kalau boleh buka kamera untuk kita sesi bergambar. So Firdus boleh screenshot ke? Mungkin tak semua lah yang ada kan. Jadi sebab Tak semua tak apalah. Mungkin. tapi yang mana buka kamera ni duduk depan lah biasanya. Okey, baik. Satu. Adib senyum Adib. Dengar macam suara pengetua. Betul. Jadi lah. 1, 2, 3. Okey dah. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang tak bersedia okey. Lagi satu. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih. Terima kasihlah saya ucapkan sekali lagi kepada semua kerana sudi, dan saya juga mohon maaf kerana untuk kali ini ada sedikit masalah teknikal, jadi kami mampu untuk menampung 100 sahaja. Sebab ada juga yang WhatsApp kenapa tak boleh masuk, sebab memang kesilapan daripada kami. Untuk kali ini ada kami tak pasti berapa orang, tapi memang 100 orang je boleh masuk. Untuk mungkinlah ke depan nanti kita akan perbaiki kesilapan kami lah. Okey, sekian saja daripada kami. Saya akhiri billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih cikgu-cikgu Masyur, pengetua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.